Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Dewan sedikit menjadi panas sahabat-sahabat semua apabila perangai ahli parlimen daripada Perikatan Nasional yang dilihat cuba bermain politik sahabat semua. Ya, kenyataan-kenyataan dengan contoh yang diberikan itu berbau hasutan sahabat semua untuk membenci bangsa lain. Lepas tu bermain berkaitan dengan bangsa dan agama. Jadi inikah standard ahli parlimen yang ada? Apa yang mereka buat semasa dalam berbahas, mereka hanya menuding jari itu gagal, ini gagal. Tapi sebaliknya sahabat semua, tidak ada satupun, kalau saya dengar dari awal hingga habis apa yang dikatakan oleh ahli parlimen daripada Perikatan Nasional ini, tidak ada satupun cadangan yang dikemukakan. Yang ada hanya menyatakan kononnya Perdana Menteri gagal, kononnya kerajaan ini gagal mengawal dan sebagainya. Tapi dia lupa dalam banyak perkara itu yang kononnya naik harga tidak pernah pun dia menyentuh berkaitan dengan minyak. Kenapa? Kerana ketua pembangkang anaknya sahabat-sahabat semua terpalit dan sedang didakwa di dalam menyembunyikan paket minyak masak yang bersubsidi. Kenapa mereka tidak sentuh dalam perbahasan mereka? Adakah mereka cuba sembunyikan atau sebaliknya? Mari kita dengar sahabat semua bagaimana ahli parlimen disekolahkan oleh pemimpin daripada Pakatan Harapan ini. Mari kita tonton bersama sahabat-sahabat semua. Daripada 6% kepada 8%. Ini juga akan menimbulkan kegelisahan rakyat dan ditambah lagi suasana ini saya meramalkan akan lebih parah ketika rakyat nak sambut puasa, rakyat nak berhari raya dan dalam masa sama penggal persoalan baru akan dibuka. Jadi tekanan demi tekanan akan dirasakan oleh rakyat jika kerajaan tidak menyelesaikan masalah ini. Tuan Dipertua, berkaitan dengan isu kes Nik Eling, kita menghormati apa yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Cuma kebimbangan saya ialah negara seolah-olah menuju ke arah sekularisme yang memisahkan antara agama dengan kehidupan. Yang mana ini amat membahayakan kehidupan kita dan daripada naratif yang didengar di luar mengatakan bahawa kes ini seolah-olah memberi sedikit kemenangan kepada sistem Islam yang ingin membezakan antara agama dengan kehidupan. Yang ketiga, kebimbangan saya yang betul dengan kes tersebut ialah kuasa raja-raja yang menguasai atau yang mengetui agama di negeri-negeri di Malaysia ini akan semakin sedikit semakin terhakis. Kerana undang-undang syariah di negeri-negeri ini semuanya di bawah kuasa raja. Dan raja telah menurunkan cop mohor baginda semua untuk meluluskan keadaan tersebut. Dan kebimbangan saya juga, bulan puasa menjelang tiba. Artinya masyarakat di Kelantan nanti, bulan puasa nanti, mereka tidak boleh lagi didakwa jika mereka tidak berpuasa. Dan satu lagi, ini membuka ruang kepada negeri-negeri lain untuk dicabar, dan apabila dicabar, maka terbatal semua undang-undang syariah di negeri-negeri tersebut. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, dalam hal ini, suatu yang segera dan tuntas perlu dilaksanakan oleh kerajaan untuk menseimbangkan antara civil dengan syariah. Kerana dalam civil, asas perundangan fundamental berbeza dengan syariah. Kalau contohnya arak, seorang Islam tidak boleh minum arak, tidak boleh menghidang arak, tidak boleh menuang arak. Tetapi dalam civil boleh minum arak selagi tidak mencederakan ataupun membahayakan orang lain. Itu dua keadaan dan suasana yang berbeza antara syariah dan civil. Tuan-tuan, hal yang kedua yang saya ingin bangkitkan di sini ialah berkaitan dengan penurunan pangkat Ketua Pengarah Pelancongan yang dikatakan semalam telah disebut oleh beberapa seorang rakan. Ia telah berkhidmat selama lebih 36 tahun, mempunyai pengalaman PhD dalam pelancongan, tetapi diturun pangkat setelah dilantik tak sampai pun 1 tahun. Apa yang dibising di luar sana ialah penurunan ini disebabkan oleh, saya tahu betul tak betul, saya minta Menteri menjawab lepas ni. Yang pertama, dikatakan bahawa Ketua Pengarah ini tidak bersedia untuk membenarkan hidangan babi ketika lawatan ke Laos. Betul tak betul? Menteri jawab. Yang kedua, Ketua Pengarah ini juga tidak bersetuju untuk pelantikan anak saudara menteri untuk menjadi pegawai pelancongan di Auckland. Dan banyak lagi perkara-perkara lain yang disenaraikan. Betul atau tidak, penjelasan dari menteri perlu diberi dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan isu lain
dikatakan bahawa pemecatan ini isu bangsa. Kerana Dr. Ahmad orang Melayu. Dan ini cukup serius. Jadi saya minta perkara ini diperjelaskan dan sejelas-jelasnya agar rakyat di bawah tidak terkeliru dengan apa yang berlaku, kerana dengan pengalaman 30 tahun dan PhD yang dipegang adalah sesuatu yang saya rasa cukup tertinggi dalam suatu pertimbangan kerajaan. Tuan Yang Bertuah, Kementerian Percungan juga, rakyat gelisah apabila dicadangkan bak kutih sebagai hidangan warisan negara. Seolah-olah kita ni Taiwan atau Hong Kong. Kita tak menentang apabila dibawa busawak, utafam sebagai makanan warisan negara kerana ia tidak bercanggah dengan agama. Tapi bila Tan Sri Yang Di-Pertua, putih, peraturan mesyuarat Berapa tu? 3612. Ya, apa hal? Mana-mana ahli tidak boleh mengelirukan Dewan Yang Mulia ini. Tadi Hulu Terengganu telah mengatakan bahawa nanti apabila bulan puasa tidak boleh, sesiapa yang tidak berpuasa tidak boleh didakwa. Tapi sebenarnya Tan Sri Yang Di-Pertua, kalau kita tengok enactment yang dibatalkan dalam kes Nick Allen tidak termasuk kesalahan untuk tidak berpuasa. Saya minta supaya Hulu Terengganu pertama baca dulu, kedua tarik balik. okey, kalau gitu saya tarik baliklah. Tapi maknanya undang-undang lain itu sebagai contoh. Undang lain yang ditarik balik. Contoh tu kena bagi yang betul lah, Hulu Terengganu. Baca dulu. Saya- Ini tak baca terus nak buat Okey. persepsi dalam Dewan Yang Mulia ini. Ini peluang saya betul. Kalau saya tak cek tadi, you dah bawa pergi TikTok, dah satu Malaysia dah masuk. Tolonglah, nak cerita pasal benda ni, baca dulu. Jangan koyak. Okey. Terus. Jangan koyak. Ini bukan isu koyak. Hulu Terengganu Betul. adalah seorang Masa saya senior. betul. Masa saya. Benda ni baca dululah. Okey, bagi. Okey. Terus. Dia dah tarik diri dah. Dah tarik dah tadi. Saya dah tarik. Okey, stop it dah. Okey, ya betul. Jadi isu bak kutih ni juga satu perkara yang sensitif bagi kita orang yang beragama Islam. Okey, ya betul. Berkaitan dengan satu lagi isu yang kecoh di luar sana ialah isu laksana. Yang mana saya tahu sana betul atau tidak, tapi dikatakan bahawa report polis telah dibuat berkaitan dengan penasihat keuangan. Menteri Keuangan melantik anaknya sebagai penasihat keuangan. Jadi ini dari segi moralnya saya rasa bersalahan. Kenapa? Kerana kalau kita tengok dalam kes-kes yang melibatkan bekas panorama CEO. Elok dia hubung ayat tu, adakah benar kataan tu? Jangan buat statement. Adakah benar ayat tu, baru tanya. Okey, setuju dengan apa yang dia betul-betul. Kerana bekas panorama CEO di Melaka dihukum kerana melantik anaknya menjadi dalam jawatannya di bawah beliau. Begitu juga dengan pelantikan CEO, bekas CEO Halahak Melaka, melantik anak dia. Mereka didakwa. Tapi apa yang berlaku kepada Perdana Menteri yang melantik anaknya walaupun saya pro bono, tidak ambil apa-apa tindakan. Satu. Yang kedua, bila sebut pro bono yang betul, saya tak tahulah penasihat ini manusia atau jin. Kalau jin, makan asak je. Tak makan makanan lain. Sebab dia pro bono. Jadi itu persoalan-persoalan yang bermain di luar sana. Dan itu, selain pada itu, masa dah semakin berkurangan, isu berkaitan dengan sakau dan integriti. Hari ini kerajaan berbangga untuk menghapuskan kleptokrat, menghapuskan mereka yang sakau, mereka yang rasuah dan sebagainya. Kita sokong. Apa yang dilakukan oleh kerajaan, hal tersebut kita amat menyokong. 200% kita sokong. Persoalannya di sana ialah ketika kerajaan dikatakan galau, kerajaan dikatakan tidak berintegriti, kerajaan dikatakan era kleptokrat, rasuah, tapi rakyat selesa, rakyat gembira, rakyat sejahtera. Hari ini, saat ini, detik ini dikatakan penuh berintegriti, penuh dengan tanpa rasuah, tapi rakyat di luar sana gelisah. Semalam kita dengar bagaimana rantau panjang mengatakan bahawa ada manusia, keluarga yang sanggup bunuh diri kerana tekanan hidup yang terlalu hebat, yang tak mampu untuk dilalui dalam keadaan yang galau ini. Jadi persoalannya ialah betul atau tidak integriti hari ini berada pada tahap yang tertinggi. Adakah itu satu kebenaran atau itu satu retorik sahaja untuk mengabui mata rakyat untuk pastikan bahawa mereka berada dalam keadaan yang selesa.
Yang betul, berkaitan dengan IJN, kita juga terbaca dalam laman Kod Blues mengatakan bahawa semua pensioner kerajaan dan pejabat awam telah tidak lagi layak untuk pergi ke IJN. Ini seolah-olah menggadai kesihatan rakyat, menggadai kesihatan para pejabat awam yang telah berkhidmat, yang telah berjasa kepada negara, dan mereka ini diminta untuk ke kabinet kerajaan yang lain. Jadi ini menimbulkan masalah kepada terutamanya orang tua-tua yang mengalami masalah yang tidak ada insurans kehidupan dan sebagainya. Jadi ini suatu perkara yang perlu juga dijawab oleh kerajaan. Akhir sekali yang betul, di Hulu Terengganu, Tasik Kenyir 36,000 hektar. Jadi kita minta TNB yang banyak menerima manfaat walaupun dia bayar cukai daripada Hulu Terengganu supaya buat sesuatu untuk menaik taraf rakyat Hulu Terengganu. Kita ada satu cabang baru yang dibina iaitu di Kampung Kuala Jeneris, dan kita mencadangkan agar TNB untuk membina RNR untuk pastikan kehidupan masyarakat di Hulu Terengganu akan terbela. Yang betul, akhir sekali yang betul, saya nak memetik kata-kata Hamka. Jika diam saat agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kapan. Jika diam saat agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kapan. Akhir sekali yang betul. Dua kali akhir. Ni last akhir sungguh. Jika Perdana Menteri Kekompakan mengatakan bahawa hang tak reti jaga negara, maka hari ini hang lebih tak reti jaga negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sahabat semua, kita boleh dengar bagaimana ya dari awal hingga ke akhir apa yang dikatakan oleh ahli parlimen daripada Perikatan Nasional ini semuanya hearsay, semuanya berita yang tidak pasti. Kalau adakah benar ya semuanya kalau sahabat semua, tidak ada yang pasti. Tapi apa yang saya lihat adalah ini adalah satu ucapan berbau politik ya yang menyentuh berkaitan dengan agama, bangsa dan makanan yang tidak berkaitan dengan rakyat sebenarnya. Tetapi saya percaya kerana mereka mau menggunakan video ini digunakan oleh walau-walantip, lebay-lebay cyber trooper, tentera-tentera cyber Perikatan Nasional untuk digunakan sebagai konten mereka untuk menyerang kerajaan dan membina persepsi propaganda yang cuba dilakukan oleh pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional ini, sahabat semua. Satu pun tiada cadangan yang diberikan. Hanya sembrono berkata seperti itu. Berpolitik sepanjang masa. Itu pandangan saya, sahabat semua, apa yang saya dengar ya sepanjang dari awal hingga ke akhir. Katanya hanglah yang terpaling gagal. Sedangkan mereka tidak lihat ketika kerajaan Perikatan Nasional, kerajaan PAS dan bersatu, apa yang mereka lakukan? Menteri, duta-duta khas makan gaji buta. Rakyat terpaksa angkat bendera putih. Rakyat dikurung dan sebagainya. Tapi hari ini mereka pula mengatakan kerajaan ini gagal. Sedangkan mereka cuma menutup mata mereka, membutakan telinga mereka dengan apa usaha dan juga perkara yang dilakukan oleh kerajaan hari ini. Dimainkan isu nilai ringgit dan sebagainya. Tetapi mereka tidak mengatakan tentang apa usaha yang sudah berjaya dilakukan oleh kerajaan. Pengangguran menurun, inflasi menurun. Kalau semasa Perikatan Nasional berapa itu? 4.5, sekarang ini 1.9, sahabat semua. Dan pelaburan dalam sejarah antara yang tertinggi diluluskan sebanyak RM 329.5 bilion ringgit. Jadi apa yang mereka katakan hari ini, sahabat semua, hanyalah permainan politik semata-mata. Propaganda yang mana apabila video ini tular, dia akan dimainkan oleh tentera-tentera cyber mereka untuk memusingkan dan juga memperbodohkan rakyat. Seperti mana contoh yang diberikan, katanya kalau minum arak tidak bersalah, tidak boleh dihukum lagi. Itu antara contoh yang diberikan oleh pemimpin daripada Perikatan Nasional yang kelihatannya memang dangkal, sengaja melakukannya. Saya tidak tahu memang bodoh atau sengaja buat bodoh. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda, sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan
tanpa pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Not Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.